iaitu tentang pengurusan perbelanjaan lah secara beretika. Cuma hari tu dalam video saya dekat YouTube, saya just nyatakan cara. Okay, macam mana kita nak mengawal perbelanjaan kita dengan secara berhemah, dengan cara yang betul. Sebab kadang-kadang kita ni, kita tak boleh nak kawal kita punya Malay lah. Kita tak boleh kawal kita punya nafsu. Okay, kadang-kadang benda tu bukan keperluan kita pun, kita beli. Sebab itu dijadikan seperti kehendak. Okay, contoh yang saya beri hari tu macam kita dah ada kasut sport shoes. Okay, sport shoes kita masih lagi elok tapi disebabkan kita nampak design dia cantik dekat mall lah. Lepas tu ada sale lagi kan. So bermakna kita menghabiskan duit kita gunakan duit kita pada benda yang kita tak perlu pun sebab kita dah ada benda tu Okay, so hari ni yang awak akan lihat adalah tentang hak sebagai seorang pengguna. Lepas tu awak akan juga lihat tentang kepentingan. Kenapa kita perlu mengamalkan sikap supaya berhemah dalam perbelanjaan. Sebelum kita nak pergi kepada kepentingan, kita lihat dulu apa hak kita sebagai seorang pengguna. Kita kena tahu sebab kita pengguna ni kita berhak untuk memilih barang yang bagus, kita berhak untuk memilih benda-benda yang berkualiti. So kat sini yang saya senaraikan, yang pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Yang pertama sekali, keperluan asas maksudnya apa sahaja keperluan yang membuatkan kehidupan tu lebih selesa ataupun kehidupan tu lengkap lah. Contoh dari segi keperluan asas, makanan. Apa makanan ruji kita? Boleh tak seorang komen dekat saya, apa makanan utama bagi rakyat Malaysia? Ada seorang boleh jawab tak? Senyap je ni. Cikgu, nasi lemak. Nasi. Okay, betul, nasi. So itu nasi keperluan asas. Air keperluan asas ke tak? Air menjadi Perlu, keperluan cikgu. asas jugalah. Cikgu, air sirap apa, boleh. air sirap tu kita minum sedap, air gula. boleh dapat diabetes. Lebih gula. Okay. Tapi kalau kata air tu bukan saja untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, basuh kain dan sebagainya. Itu keperluan asas. Okay. Itu hak kita sebagai seorang pengguna. Macam baru-baru ni, kes apa yang dekat Selangor? Sampai orang marah-marah. Pasal apa? Racism. Lagi? Pasal apa lagi? Pasal tak ada air kan dan sebagainya lah. So benda tu jadi macam orang rasa macam tak sepatutnya lah sebab itu keperluan asas bagi rakyat Malaysia. Okay, kedua, hak untuk mendapatkan keselamatan. Maknanya apa saja yang akan terjadi pada awak berhak untuk mendapatkan keselamatan. Contohnya dari segi aspek dari contohlah keselamatan sebagai contoh, macam contoh awak awak punya kehidupan seharian. Mestilah. So keselamatan tu dapat daripada pihak polis dan sebagainya. Contoh jawatan kuasa yang lain lah. Okay. So yang ketiga, hak awak adalah untuk mendapatkan maklumat. Apa saja barangan yang awak beli, awak mesti dapatkan maklumat tentang barang tersebut. Okay, sebab tu kalau perasan, mana-mana sekalipun barangan jualan akan ada label maklumat. At least, okay. Contoh, saya bagi contoh tentang roti. Awak tengok belakang label roti tu dia akan bagi tahu berapa kandungan karbo, berapa kandungan protein, berapa berat dia. Itu maklumat bagi setiap produk, okay. So, hak yang seterusnya adalah hak membuat pilihan. Kalau selalu pergi shopping mall, akan ada promoter. Okay, macam saya selalu pergi shopping mall nak pergi beli skincare. Saya dah biasa pakai skincare A. Tiba-tiba datang promoter, skincare A tak elok, skincare B paling elok. Dia push you beli skincare B. Dan tindakan dia tu salah kerana dia telah melanggar hak awak untuk mendapatkan ataupun membuat pilihan. Awak berhak pilih yang mana awak nak. Dan mereka tak boleh paksa lah sebab awak ada hak. Okey, yang seterusnya adalah hak untuk bersuara. Semua orang boleh bersuara kalau rasa tak puas hati tentang suatu produk. Produk ni menyebabkan kulit saya rasa teruk. Okay, awak boleh bersuara dekat syarikat tapi dengan cara yang sepatutnya. Janganlah tiba-tiba datang dekat office tu pergi serang. Pasal apa barang ni tak elok? Tak boleh lah macam tu.
hak bersuara yang digariskan dekat sini mesti ikut garis panduan yang betul lah. Jangan tiba-tiba pula kita melenting terus pergi dekat syarikat tu, tak sepatutnya lah. Okay, so hak yang seterusnya, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Contoh, you beli barang. Okay, hari tu tak ada air, so mak suruh beli ayam. Sampai-sampai ayam yang you beli tu, ayam tu dah buruk, dah rosak. So, you pergi balik kedai tu, you bagi tahu dekat dia, barang yang saya dapat ni adalah barang yang tidak berkualiti, jadi you boleh tukar. Sebab hak you untuk mendapatkan ganti rugi. Apa-apa saja barangan. Okay, tak kisahlah ayam ke, makanan asas ke, keperluan asas, skincare, okay, lagi apa, tentang pendidikan ke, you beli buku. Buku you tu salah cetak. You perlu pergi balik dekat kedai tu, okay, stationery tu, bagi tahu buku saya salah. Dan dia perlu ganti rugi balik lah. Tapi janganlah pula buku tu you sendiri yang rosakkan. Okay, kalau you sendiri rosakkan, bermakna you tak boleh dapat ganti rugi. Sebab kesalahan tu atas pihak you lah, bukan pada pihak yang pengeluar syarikat. Okay, hak seterusnya adalah hak mendapatkan pendidikan pengguna. Kalau you nak pergi mana-mana NGO yang memberikan pendidikan asas, apa hak kita sebagai pengguna, itu hak you untuk mendapatkan ilmu tentang kepenggunaan, tak ada masalah. Okay, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan juga selamat. Sebab kita ni manusia kan, kita ni hidup dalam surrounding yang besar. Bermakna alam sekitar kita nak pastikan ianya sihat dan selamat lah untuk kita dan juga family. Okay, so kita tengok topik yang terakhir yang hari ni saya nak tekankan adalah tentang kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okay, so kepentingan pertama, apa importance bila kita berjaya uruskan kewangan kita dengan baik? Okay, yang pertama sekali, dia dapat menjamin masa depan. Kenapa boleh menjamin masa depan? Sebab kita dah buat spending lah. Kita dah menabung. Contoh, saya bagi contoh ya. Sebulan parents you bagi RM100. So at least RM50 tu you dah simpan. Okay, bayangkan daripada you sekolah rendah dah 50 simpan sampai ke 18 tahun. At least you akan ada RM6,000 dalam bank. So RM6,000 tu macam-macam boleh buat. Contohnya persediaan sambung belajar. Okay, sebab kenapa saya kata kena ada menabung, saya nak bagi tahu pengalaman saya belajar. Okay, sambung belajar ni bukan satu sem tu RM100, RM200, tapi dia beribu ringgit. Okay, kalau macam kos saya dulu satu semester tu RM3,000. Bayangkan 8 semester. Berapa ringgit, berapa puluh ribu yang perlu awak keluarkan. So kalau satu sem 3,000 lebih, 8 kali 3, 24K lah, 24K dan ke atas untuk habiskan awak punya degree. Sebab tu kita kena menabung. Okay, seterusnya untuk menjamin ataupun keperluan menghadapi alam dewasa. Okay, keperluan menghadapi alam dewasa ni. Alam dewasa ni bermakna bila awak dah matang, awak perlu juga keperluan seperti kenderaan. Okay, nak kereta kan, nak pergi kerja kena ada kenderaan, nak pergi kereta. Nak beli kereta, bukannya kereta sekarang ni harga ratus juga. Bukannya harga 3,000, 4,000, motor boleh dapat. Okay, motosikal boleh dapat. Tapi kalau kereta sekarang ni paling murah pun 32,000. Kalau tu pun kalau yang betul-betul keluar daripada kilang lah. Kalau you beli second hand, adalah bawah 10,000 ke bawah ada. Okay, itu pun puluh ribu juga, ribu juga. Okay, so maknanya nak tak nak, you kena menabung sebab dia boleh menjamin masa depan. Okay, so yang kedua, kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika ini adalah untuk mengelakkan pembaziran lah. Sebab kenapa? Kita kena beli ikut perancangan kita. Contoh, gaji kita 4,000 lebih sebulan. Okay, kalau ikut target 4,000 lebih tu, you dah potong you punya bayaran rumah, kereta, lagi apa, makanan harian awak, minyak dan sebagainya. So tinggal lebih kurang dalam 1,000 lebih. Tapi kalau you tak rancang dengan baik, you akan melakukan pembaziran, you akan pergi shopping mall.
pergi beli skincare, pergi beli minyak wangi lebih daripada bajet you, maka itu namanya pembaziran lah. Okay. Dan dengan adanya pengurusan perbelanjaan ini, dia membentuk sikap berjimat cermat supaya kita ni berjimat cermat lah. Ingat sikit, masa depan kita ni tak tentu lagi kita ni jadi orang yang macam mana kan. Okay. So ketiga, kepentingan pengurusan perbelanjaan ini adalah dia akan menjadi rujukan perbelanjaan pada masa akan datang. Kerana kita boleh buat anggaran lah perbelanjaan pada masa akan datang. Contoh macam saya bagi tahu, perbelanjaan pendapatan awak 4,000. Perbelanjaan awak mesti jangan kurang daripada 3,000 nak ke 4,000. At least you spend sikit lah. Okay. So bulan depan you tahu dah boleh agak dah. Okay, bulan ni bayar berapa. Okay, berapa boleh simpan, berapa yang kena bayar. Okay, dah ada pengurusan yang sistematik. So bila adanya pengurusan dan sistematik, dia telah membuatkan menjadi penambahbaikan dalam pengurusan perbelanjaan. Okay. Yang seterusnya, dia mengelakkan diri daripada ditipu. Okay. So dengan adanya pengurusan ini, dia akan menyebabkan kita jadi pengguna yang bijak lah. Kita tak mudah ditipu. Okay. Dan kita akan sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti produk. Contoh kalau kata you beli produk, okay, you beli produk yang you tahu dekat shopping mall A ni harga dia 30,000. Okay. Kalau harga dia 30,000, takkanlah ikut logik lah, takkanlah tiba-tiba kita nak beli dekat tempat tu. Kita mesti pergi tempat yang lagi murah sebab kita dah buat perbandingan dan kita tahu jaminan kualiti produk tu macam mana. Okay, dan yang terakhir, okay, anak saya dah mula dah. Okay, yang terakhir adalah mengurangkan beban hutang. So bila mengurangkan beban hutang, maknanya dia akan membebaskan diri kita lah daripada hutang yang banyak. Okay, sebab dah lah kita nak hutang belajar, lepas tu contoh hutang kereta lagi dan sebagainya. Okay, so seterusnya dia memupuk sikap menghargai wang lah supaya kita jangan melakukan pembaziran dan akhirnya lebih berdisiplin ketika berbelanja. Okay, so ada soalan tak nak tanya saya? Kejap Sarah. Ada soalan tak nak tanya saya? Ada? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okay, so saya stop kat sini. So yang ada hari ni 7 Tarunish, Trisha. Okay, Trisha.